Kita sambung kisah Raja Suran turun ke laut. Aku Amin Melayu. Sebelum itu, dalam bahagian 1, aku perhatikan ramai yang bertanya, kisah ni kisah benar ataupun kisah dongeng? Kalau kita tengok dalam surah Salatin, kisah Raja Suran ini ditulis macam seolah-olah kisah ni kisah benar tau. Tapi dalam pengkajian sejarah, tidak. Kisah Raja Suran ini kita tidak anggap sebagai satu sejarah sebab banyak unsur mitos di dalamnya. Ia ini unsur yang berlebih-lebih. Ialah mana ada manusia boleh masuk ke dalam laut kemudian hanya menggunakan kaca kan? Memang tidak logik lah. So kisah ni mitos, mitologi Nusantara. Kita sambung kisah Bumi Dika dan Raja Suran Aku Amin Melayu ini. Bumi Dika ini sebenarnya kalau kita rujuk dalam surah Salatin, ditinggali oleh kaum yang diberi nama sebagai kaum Busum, B-U-S-U-M. Kaum Busum dia sebahagian beragama Islam, sebahagian lagi bukan beragama Islam. Selepas 300 tahun berada di bawah laut, kira sampailah saatnya Raja Suran ini rindu kepada negara asalnya di permukaan, iaitu negara Amdan Negara. Dia cuba bercakap dengan Raja Aftabul Ard. Dia nak kembali ke negara asalnya. Tapi Raja Aftabul Ard cakap, kalau kau nak kembali ke permukaan boleh, tapi Puteri Mahtabul Bari dan anak-anak kamu yang masih kecil tak boleh naik ke permukaan lagi. Terutamanya Puteri Mahtabul Bari dia memang tak boleh tinggalkan Bumi Dika sebab dia berasal daripada Bumi Dika. Tapi sebagai Raja Suran dia tidak boleh juga tinggalkan negara dia terlalu lama, walaupun sebenarnya agak lama juga dia tinggalkan Amdan Negara itu sendiri. Tapi Raja Suran juga tidak mahu meninggalkan anak dan juga isterinya. Apa yang dia buat? Jadi dia minta kepada Raja Aftabul Bari, kalau anak aku ni besar, hantarlah mereka ke permukaan sebab mereka pun ada darah bangsa dari permukaan. Mereka pun boleh hidup di permukaan. Kalau Puteri Mahtabul Bari, tidak mengapalah, biarlah dia dekat Bumi Dika ini. Tapi aku kena balik ke Amdan Negara. Aku ada rakyat yang perlu dijaga. Jadi sebab spesialnya keturunan Raja Suran ini, yakni keturunan daripada Raja Zulkarnain, Raja Sulaiman alaihissalam, Raja Suran mahu anak-anak dia ini juga akan dipandang tinggi bila naik ke permukaan. Macam mana nak mengekalkan supaya apabila munculnya ketiga-tiga anak Raja Suran ini diketahui asal-usulnya oleh penduduk-penduduk dekat sekitar Nusantara ketika itu. Raja Suran membuat mahkota yang beratnakan menikam. Kira macam mahkota yang terlalu banyak permata lah. Raja Suran minta tolong dengan Raja Jin Asmaria Peri, Rain GH Peri, untuk menghasilkan mahkota ni. Mahkota sakti lah kalaunya kan, lebih kurang macam mahkota sakti lah. Dan juga bersama dengan beberapa regalia-regalia yang menunjukkan bahawa ketiga-tiga anaknya Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan juga Nila Utama ini sebagai keturunan raja daripada susur galur Zulkarnain dan juga Raja Sulaiman alaihissalam. Jadi apabila selesai ketiga-tiga mahkota ni, Raja Suran persembahkan mahkota tersebut kepada Raja Aftabul Ard. Apabila anaknya sudah dewasa, kirimlah anak-anaknya ini ke permukaan bersama mahkota-mahkota ini sebagai bukti mereka ini adalah keturunan Raja Suran, keturunan Iskandar Zulkarnain, keturunan Raja Sulaiman alaihissalam. Jadi Raja Suran pun dia kembali ke permukaan menaiki kuda sembrani ataupun Pegasus sebenarnya. Raja Suran menjadi raja yang pertama menaiki kuda sembrani daripada laut naik ke permukaan. Malangnya bila sampai ke permukaan, rakyat-rakyat Raja Suran Amdan Negara kebanyakan sudah tua dan sudah berganti orang dah pun. Jadi Raja Suran dia bina satu kerajaan baru, iaitu kita kenali sebagai Raja Bijaya Negara dekat Tanah Keling, dekat benua Keling lah, India hari ini. Okey, India Selatan lah macam tu, Asia Selatan. Kisah ini sebenarnya dia bersambung dengan legenda yang popular sebenarnya sebagai asal-usul Daulat Kesultanan Melayu dekat Nusantara ni, yakni Wan Empuk, Wan Malini, kisah legenda Bukit Seguntang. Kira tu sebab sambungan daripada kisah Raja Suran turun ke laut ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan cuba jelajah kisah-kisah anak Raja Suran ini. Walaupun belajar sejarah, kerana sejarah itu asyik, tapi elakkan konspirasi, elakkan spekulasi. Belajar sejarah hakiki.